Kalaulah hari itu rupanya kita meninggal dunia, takkah kita sedang dengan perkara dunia? Kalaulah hari itu ada anugerah-anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, takkah kita jadi tak rebut pasal kita sudah capkan diri kita dengan dunia? Pagi-pagi zikrullah, ingat ibadat, ingat Allah, ingat akhirat, baca ayat, baca zikir banyak-banyak. Semua itu, bahkan zikir-zikir itu didahulukan sebelum kita punya kuliah-kuliah. Walaupun kuliahnya itu adalah kira penambahan ilmu, tetapi zikir-zikir itu kiranya pengamalan ilmu. Pengamalan ilmu, maka diawalkan itu zikir-zikir, ya. Baca zikir pada pagi hari. I'tikaf, siapa fadilatnya yang duduk berzikir pada pagi hari ini sampailah terbit matahari, kemudian sembahyang 2 rakaat, fadilatnya seperti dia dapat haji dan umrah yang mabrur, tamah kata Rasulullah, yang sempurna. Hari-hari boleh dapat, hari-hari boleh dapat dengan syarat. Nombor 1, sembahyang subuhnya berjemaah. Nombor 2, dia tidak bercakap-cakap daripada lepas subuh. Nombor 3, dia tidak keluar daripada tempat sembahyangnya sampai yang disembahyang 2 rakaat itu. Tak keluar dari tempat sembahyang ini bergantung. Kalau di sembahyang masjid seperti tuan-tuan pagi ini, bermakna tidak keluar daripada masjid. Tak keluar daripada masjid. Sebab itu kalau datang duduk kuliah subuh, jangan asyik keluar, pergi toilet, tengok kereta, tengok itu, tengok ini, duduk. Sayang kan kita keluar sejenak, gugur dia punya fadilat. Duduk. Kalau kita di rumah, bermakna kita tak bangkit daripada tikar sembahyang kita. Begitulah kita duduk sampai waktu isyraq. Kalau di masjid, bermakna kita tidak keluar daripada tempat sembahyang kita, itu masjid. Duduk dan zikir. Dan pada waktu ini makruh tidur. Suasana sejuk-sejuk, wah tarik selimut. Makruh, bahkan sunat kejutkan orang tidur pada waktu ini. Siapa tidur pada waktu pagi ini adalah waktu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala mengagih-agihkan rezeki jasmani. Sehingga orang yang kalau senantiasa tekun menghidupkan waktu ini, tuan-tuan sekalian, rezekinya jauh lebih terjamin daripada orang sampai menyerantau ke luar negeri cari rezeki. Yang hidupkan antara subuh dengan isyraq ini lebih besar lagi fadilatnya. Maka waktu yang kita kena jaga ialah lepas subuh ini. Apa pengisiannya? Wirid dan zikir. Apa pengisiannya? Baca Yasin. Baca Yasin 1 hari 2 kali, tuan-tuan, ya. Bukan seminggu sekali. Baca 2 kali, 1 kali pagi, 1 kali malam. Barang siapa baca Yasin 1 hari 2 kali, nescaya setiap pagi dia bangun tidur keadaannya seperti bayi baru lahir perut ibu, dah terampun segala dosanya. Lepas itu Yasin cuba hafalkan. Kita baca, dan kalau kita baca harian itu biar pantas sikit kita baca. Laju sikit, tidaklah sampai laju sampai cedera, sampai lari huruf panjang dan pendeknya. Kerana apa kita nak baca hari-hari, dan Yasin bukannya pendek. Tapi kalau kita baca kadar tadi paling lama 6 minit punya bacaan. 6 minit tu tak banyak. Jadi hafalkan Yasin, mudah. Kita sambil mandu kita boleh baca, nak hantar anak sekolah kita boleh baca Yasin. Apa lagi? Wirid-wirid dan zikir-zikir. Sini ada bawa ratib atas, ratib hadad ada bawa sini. Tempat ni ada biasa bawa, jarang. Tak ada, ya. Kalau pernah bawa, ya. Kalau dihidupkan wirid-wirid tu pun bagus. Ratib-ratib tu kita disuruh zikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, ingat Allah Ta'ala dengan sebanyak-banyaknya, tasbih kepadanya petang dan pagi. Kena zikir banyak-banyak. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah Ta'ala, jiwa akan jadi tenang. Disuruh zikir banyak-banyak. Fadhkuruni azkurkum. Ingatilah kamu akan daku, dan saya kamu akan aku ingati. Kena zikir banyak-banyak. Allah Ta'ala firman dalam sebuah hadis kursi, maksudnya, ingati aku dikala kamu lapang, dan saya kamu akan aku ingati dikala kamu sempit. Allah kena zikir. Tapi nak kena zikir banyak, kita tak sempat nak zikir banyak. Nak zikir pagi dan petang, kita tak tahu apa nak baca. Kita tak tahu berapa nak baca. Alhamdulillah ulama ada susunkan. Kalaulah tanah Melayu kita ni, tuan-tuan sekalian, rata-ratanya seluruh Nusantara kita dahulunya semua itu pengamal tariqah. Kalau pengamal tariqah, zikirnya bukan sikit-sikit, paling tidak sekian ribu setiap hari. Cukup dengan bangun malamnya, cukup dengan puasa sunatnya, cukup begitu. Zaman kita sekarang ni rasanya tak termampu kita nak buat. Malas, terus terang cakap. Jangan bilang kita sibuk, tak ada time. Orang zaman dulu lagi sibuk. Kita anak setakat 3-4 orang. Mereka anak setakat 4-15 orang. Sempat itu dan ini semua. Kita tak sempat. Alhamdulillah ada zikir-zikir, wirid-wirid seperti ratib al-atas, ratib al-haddad, wirdul latif, dibawakan, dibacakan. Patutnya hari-hari kita baca tu, singkat aja, tak sampai 15 minit kita baca. Kalau baca sendiri lagi tak sampai 10 minit pun sudah habis baca. Tapi besar fadilatnya. Ada wiridnya, ada zikirnya, ini baca 3 kali, ini baca 4 kali, ini semua tu dari susun oleh alim ulama. Semua tu warid daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ibarat jamulah.
kita ni ada macam-macam sakit tapi kita tak tahu obat apa nak makan, herba apa nak makan. Kita pun ambil satu karung, kita ambil macam mana nak termakan, bukan sekali-sekali, nak kena hari-hari. Ada orang pakarnya, saya dah siapkan satu paket. Satu paket dalamnya ada 3 butir, ada 4 butir, ada 5 butir. Awak rebus hari-hari awak minum. Allah, itulah ratib-ratib. Mudah dah diamalkan orang setiap pelosok dunia selama ratusan tahun, ya. Ratib namanya ratib al-atas tapi zikirnya zikir Rasulullah. Namanya ratib al-haddad tapi zikirnya zikir Rasulullah. Macam namanya mazhabnya mazhab Syafi'i tapi syariatnya syariat Rasulullah. Namanya hadis Bukhari, hadis Muslim tapi itu bicara Rasulullah, dinisbahkan kepada yang nyusunnya. Yang diorang nak baca ratib-ratib ni takut ini apa ni, bid'ah ke tidak? Allah, takkanlah zikir tu bid'ah, dah diperintah oleh Allah Ta'ala sendiri. Zikir ingatkan kepada Allah Ta'ala. Jadi pada pagi-pagi ini zikir ya, zikir. Dan lepas zikir isi dengan ilmu yang manfaat, ilmu tasawuf. Nombor 1 zikir, kemudian diisi dengan ilmu tasawuf. Kemudian lepas daripada ilmu tasawuf, kita dengan ilmu apa pula? Dengan ilmu fiqah. Ilmu fiqah yang agak halus sedikit, seperti kalau dalam orang Melayu kita dalam kitab Sabilal Muhtadin ke Matal al-Badrin ke, yang lebih halus sikit, mendalam sikit. Kemudian lepas itu apa? Pengisiannya waktu pagi khidmat dengan tuan guru. Tanya tuan guru, ada apa-apa nak khidmat tuan guru ke, khidmat pergi madrasah ke, rumah anak yatim ke, khidmat. Tolong bersihkan ke, tolong masak, tolong apa sajalah khidmat. Kemudian penghabisannya barulah untuk cari makan. Cari makan. Kita cari makan nombor 1 ya. Cari makan pagi dah terus nak pergi office, hari saya kerja, kuliah pun ke mana, zikir ke mana. Itu cari makannya tu kemudian. Orang kalau pergi sawah padi pukul berapa biasa mula? Pukul 6 pagi subuh dah pergi. Pukul 7 begitu ya. Tak ada pergi gelap-gelap begitu gini, tak ada juga kan. Begitu pasal mereka ada waktu zikirnya. Office Allah Ta'ala pun belum buka lagi untuk kita cari makan di tengah bendang ya. Allah, zikir ibadat kepada Allah Ta'ala. Itu waktu pagi. Kita jaga waktu subuh dan jaga waktu sebelum terbenam matahari. Waktu sebelum terbenam matahari. Ketika itu kalau orang baru sembahyang asar lewat gitu, itu pun tanda orang munafik. Tanda orang munafik, subuh tak sanggup berjemaah, isyak tak sanggup berjemaah. Kalau sembahyang asar lewat, sembahyangnya laju, itu tanda orang-orang munafik ya. Banyak tanda-tanda munafik. Waktu sebelum antara maghrib dengan isyak itu waktu untuk ibadat. Tidak matahari naik, matahari jatuh, kecuali kita sedang ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis kursi, Allah mengatakan, ingati aku di awal hari dan pada penghujung hari, ku cukupkan bagi kamu antara keduanya. Subuh kita sudah ibadat dan zikir, kemudian kita sibuklah pergi kerjalah, urusanlah, pergi sawahlah, pergi bengkel lah, pergi kebunlah, pergi mana. Akhir ujung hari kita baca lagi, maka apa yang kurang antara duanya Allah Ta'ala yang tampungkan, Allah Ta'ala yang isikan. Sebelum terbenam matahari, tidak jatuhnya matahari kecuali kita sudah berada dalam rumah Allah berzikir. Dan ibadat antara maghrib dengan isyak. Antara maghrib dan isyak, kita sudah mengatakan yang nama malam tu afdal untuk ibadat. Paling afdal dalam yang nama malam ialah penghujung malam, sepertiga terakhir malam. Itu paling afdal. Itu ada saat istijabah setiap malam. Dan waktu kabul doa, waktu pintu langit terbuka, waktu Allah Ta'ala turun ke langit bumi, maksudnya karuniaan Allah Ta'ala turun ya. Tiap-tiap malam Allah menyeru, siapa yang nak tobat akan aku beri tobat, siapa nak minta ampun akan aku beri pengampunan, siapa yang nak ada hajat akan aku kabulkan hajatnya. Tak laku Allah punya tawaran, tak laku. Kita lebih dengan tidur kita, dengan rehat kita, dengan main-main kita. Allah. Maka apa pemberian Allah Subhanahu Wa Taala yang paling afdal dalam malam ialah penghujung malam. Itu nombor 1. Nombor 2, waktu mana yang paling afdal dari peringkat malam? Itulah antara maghrib dengan isyak. Jadi number 1, waktu pilihan dalam malam ialah penghujungnya. Waktu pilihan kedua bagi malam ialah antara maghrib dengan isyak. Sebab tu ya tuan-tuan guru kita aturkan acara antara maghrib dengan isyak. Malam nisfu Sya'ban baca antara maghrib dengan isyak. Mereka tengah malam pun mereka bangun, tengah hujung malam pun mereka bangun, tiap-tiap malam mereka bangun. Untuk umum mereka aturkan antara maghrib dengan isyak. Ada baca nisfu Sya'bannya, ada baca Yasin malam Jumaatnya, ada baca selawatnya, ada baca maulidnya. Subhanallah, antara maghrib dengan isyak. Dan antara maghrib dengan isyak itu kalau diisi perkara-perkara dunia sangatlah aibnya, makruhnya. Afdalnya antara maghrib dengan isyak tidaklah yang nama laki-laki kecuali di rumah Allah, di masjid, bukan di dalam rumah sendiri. Dan isi dengan apa? Baca Quran dan sembahyang ibadat pada Allah Ta'ala. Di situ ada sembahyang awabin. Sembahyang awabin 6 rakaat. 6 rakaat ya. 6 rakaat. Apa nak disembahyangkan? Apa juga sembahyang? Syaratnya. Lepas sembahyang maghrib tak berbual walau sepatah. Lepas sembahyang maghrib sembahyang apa juga? Ba'diyah. Kalau belum buat qabliyah, setengah tempat kan terus qamat kan?
Kalau belum buat qabliyah, maka buat qabliyah selepas ba'diyah. Qabliyah masih boleh buat lepas ba'diyah. Buat ba'diyah, buat qabliyah, buatlah lagi apa sembahyang 2 rakaat. Minimumnya 6 rakaat, paling banyaknya 20 rakaat. Pun namanya sunat awabin. Sunat awabin. Boleh lebih daripada itu pun. Sunat awabin. Fadilatnya dapat pahala ibadat 12 tahun. Diampunkan dosa 50 tahun. 50 tahun aku belum sampai 50, aku baru 25, baru 30 umpamanya. Umur baru 20 tapi dosa dah 300 tahun punya dosa. Allah, dah banyak macam-macam dosa kita buat, dah bergunung-gunung dosa kita. Sembahyang awabin tiap malam 6 rakaat saja. 2 dah dapat pahala begitu besar. Antara maghrib dengan isyak sampai cela, sehingga seorang tanya kepada tuan gurunya. Tuan guru, saya nak pilih antara 2 macam mana? Sama ada saya nak puasa sunat, tapi kalau saya puasa sunat dengan saya buka puasa begitu begini apa semua, jadi saya tak dapat menghidupkan antara maghrib dengan isyak. Ataupun saya tak puasa sunat tetapi saya dapat menghidupkan antara maghrib dengan isyak, sudah iktikaf sampai. Tuan guru bilang, kalau kau beli dua sekali lah. Dia bilang, saya tak mampu, saya hanya mampu satu saja. Kalau kau tak mampu, kau lebih rebut menghidupkan antara maghrib dengan isyak. Itu lebih afdal. Ada seorang orang alim, kehilangan barangnya. Cari tak jumpa, cari tak jumpa. Antara maghrib dengan isyak dia sedang iktikaf, anak dia datang, abah, barang yang abah cari dah jumpa. Memanglah benda tu penting, tapi menghidupkan antara maghrib isyak dengan penting. Dia tengok budak ni tak tahu adab. Aku tengah ibadat antara maghrib dengan isyak, pada dia hadapkan perkara dunia. Ini budak tak tahu adab, dia buang negeri anak dia setahun ajar adab. Pasal apa? Ganggu dia antara maghrib dengan isyak. Begitu tuan-tuan sekalian, 4 waktu ini kena jaga. Kalau kita raih 4 waktu ini, insya-Allah menjadi penebus bagi sekalian waktu-waktu remaja kita yang kita bazirkan, yang kita kosongkan. Hidupkan dengan amal ibadat. Kita dah nak meninggal dunia. Lebih lagi kalau dah bayar-bayar kita ni dah atas 50, berapa hari saja lagi. Dengan sekarang ada wabaknya, ada kumannya, ada sana sini meninggal, sana sini sakit semua. Tak takutkah kita? Sana-sana jiran sana meninggal, kawan kita sini meninggal. Allah, hari-hari kita dengar. Dulu setakat baca di warta berita saja kita dengar. Sekarang kita tahu orang yang kita kenal sedang dalam wad. Orang kita kenal sedang sesak nafas. Allah, tak ada giliran kita ke? Bila-bila masa saja. Bila-bila masa saja, banyak amal, banyak zikir tuan-tuan sekalian. Nanti dalam kubur kita gelap. Nanti dalam kubur kita baru kita menyesal kita tidak ada amal, baru kita menyesal. Diperintahkan wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa banyak yang kita dah buangkan, demi masa yang tidak akan ulang kembali, demi masa yang segala ibadat itu berlaku dalam masa, demi masa setiap manusia dalam kerugian kecuali yang beriman. Alhamdulillah, jaga keimanan dan beramal saleh. Itulah segala amal yang kita katakan tadi. Ulama dah atur apa yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Subuh apa baginda baca, lepas subuh apa baginda baca, maghrib apa baginda baca, semuanya itu kita tinggal buat sahaja dengan mudahnya, ya. Kecuali yang beriman dan amal saleh. Kalau tak ada beriman, tak ada amal saleh, bermakna rugi. Rugi setakat di dunia tak ada kisah tuan-tuan sekalian. Rugi ketika dah masuk kubur. Ketika tu gelap gelita, tak ada amal, hanya tengok amalan kita hanya sebutir 2 saja. Macam mana nak buat bekal beribu tahun dalam barzah? Macam mana nak buat bekal berpuluh ribu tahun di mahsyar? Allah, macam mana nak buat bekal 3000 tahun seberang siratul mustaqim? Apa nak buat bekal timbang depan hisab Allah Subhanahu wa taala? Jangan tidak amal. Allah Taala hargakan amalan kita. Allah Taala hargakan amalan kita.